Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Baru-baru ni Toyota telah mengadakan satu sidang media untuk mengumumkan rancangan terkini mereka untuk kenderaan elektrik. Dan ianya satu pengumuman yang agak mengejutkan. Tetapi adakah ianya satu usaha yang cukup agresif ataupun tidak untuk mengekalkan kedudukan Toyota sebagai pengeluar kereta terbesar dunia? Hari ini kita akan mendalami sidang media tersebut dan saya akan cuba membangkitkan beberapa isu yang dikira penting dalam menilai rancangan terkini Toyota. We aim to achieve global sales of 3.5 million battery EVs per year by 2030. Lexus aims to realize a full lineup of battery EVs in all vehicle segments by 2030, and to have battery EVs account for 100% of its vehicle sales in Europe, North America, and China, totaling 1 million units globally. And it aims for battery EVs to make up 100% of its global vehicle sales in 2035. Pengumuman yang paling penting dalam sidang media tersebut ialah perubahan perancangan kereta elektrik Toyota dan peningkatan sasaran penghasilan dari 2 juta kereta setahun kepada 3.5 juta kenderaan elektrik setahun menjelang 2030. Ini akan dilakukan melalui 30 model baru dan daripada 3.5 juta tersebut 1 juta adalah khusus untuk Lexus sahaja. Dan sebenarnya impetus untuk pengumuman ini ialah mesej yang diterima daripada pembeli-pembeli Lexus yang mengatakan mereka tidak lagi mahu kenderaan ICE dan mahukan kenderaan EV. In the world, we are seeing a quick change, and especially in the luxury segment, the advanced technologies and also expectations to BEVs is rapidly increasing. And energy mix will be different according to each region, but for the luxury segment, we are seeing a rapid mindset change of the customers. So we want to be flexible to meet those expectations. That is why we have made this announcement this time. Tapi sebelum kita melihat angka sasaran tersebut, kita kena faham kenapa hampir semua syarikat kereta menggunakan tarikh 2030 ataupun 2035 dalam menetapkan sasaran mereka. Tarikh ini sebenarnya digunakan sebagai titik pertengahan anjakan ke elektrik sepenuhnya dan ini adalah satu tarikh yang diguna pakai oleh hampir semua syarikat kereta tradisional dan juga semua syarikat oil and gas tradisional. Kalau kita tengok Petronas juga menggunakan tarikh 2040 untuk menunjukkan anjakan kita ke dunia elektrik. And this year we had COP26. And as COP26 was held, each country has made their announcements and made clear about the energy policies that they have. And as we saw those policies becoming clearer, we have been thinking about our carbon neutrality initiatives and have come up with a plan to see a realistic plan. So as we have had this discussion and sophisticated our plan, we have come up with this number. As for carbon neutrality, the numbers that we have heard so far would be for 2050 and 2040. The only target numbers that we have heard so far. Dalam jadual ni kita boleh tengok sasaran beberapa syarikat kereta tradisional dan kesemuanya berkisar pada tahun-tahun tersebut. Kita boleh lihat kat sini bahawa sasaran beberapa syarikat automotif utama dan jelas antara mereka terdapat perbezaan pendapat mengenai kelajuan anjakan yang akan berlaku dan ini ditunjukkan melalui sasaran mereka. Jelas syarikat seperti Toyota masih merasakan mereka mempunyai masa melangkaui tahun 2040 untuk mengubah keseluruhan sistem penghilangan mereka kepada kenderaan elektrik sepenuhnya. Dan pada masa yang sama, mereka akan fokus kepada kombinasi kenderaan elektrik dan hybrid sementara perubahan ini sedang berlaku. That is why Toyota wants to prepare as many options as possible for our customers around the world.
Pada saya ini satu langkah yang nampak macam reasonable untuk sekarang ni, tapi mungkin akan menjadikan masalah kepada mereka di masa depan kerana hybrid ni sebenarnya kos penghasilannya ialah lebih tinggi daripada ICE, di mana kereta elektrik kos penghasilannya lebih rendah daripada ICE. Sukar untuk saya katakanlah sama ada sasaran mereka tepat ataupun tidak. Ini kerana kita tak dapat memberikan unjuran yang kukuh bagaimana pasaran akan bertindak kepada anjakan teknologi ini. Tapi apa yang pasti ialah pasaran seperti Eropah dan China sudah pun menunjukkan minat yang sangat tinggi kepada kenderaan elektrik, di mana angka jualan kereta bateri sepenuhnya sudah meningkat sekurang-kurangnya sekali ganda di dua pasaran utama tersebut dan sudah pun melebihi 10 ataupun 15% dan ada yang mendekati sudah pun 20%. Kita juga mendengar mesej agak jelas dari pembeli umum yang mana mereka sudah bersedia untuk berganjak kepada kenderaan elektrik dalam masa terdekat ataupun dalam tempoh mungkin 5 tahun akan datang jika terdapat produk yang masuk ke pasaran pada julat harga mampu milik. Hanya yang tinggal ialah kerisauan mengenai charging infrastructure ataupun infrastruktur pengecaj yang menjadi penghalang utama untuk pemilikan kenderaan elektrik secara massal. Tapi masalah ini saya jangka akan lenyap apabila jumlah kenderaan elektrik mula meningkat. Hakikatnya, kenderaan elektrik juga memerlukan tenaga dan bekalan tenaga ini diperlukan berterusan. Jika sebelum ini syarikat minyak menjadi kaya raya menjual petrol dan diesel, di masa depan penjual elektron akan menggantikan penjual minyak. Bila ada keuntungan, akan ada ramai pengusaha sesuatu industri. Sekarang yang penting ialah sama ada syarikat kereta mahu menghasilkan kenderaan elektrik sepenuhnya ataupun tidak. Sebab kalau tak ada kereta yang dihasilkan, kita tak boleh beli. Tak kisahlah apa pun yang dijanjikan ketika mereka membuat kenyataan media. Hakikatnya syarikat kereta sedang tersepit di antara beban pelaburan yang sedia ada yang sudah pun dilaburkan untuk kereta ICE dan pelaburan baru yang perlu dibelanjakan untuk mengekalkan kelebihan mereka dalam pasaran EV di masa depan. Sebenarnya semua syarikat kereta tahu bahawa kenderaan elektrik adalah lebih mudah untuk dibina dan lebih murah juga kosnya. Tetapi anjakan ke dunia elektrik sepenuhnya memerlukan ekosistem pembekal yang komited kepada elektrik dan sistem penghilangan yang serba baru. Just because the trend is toward BEVs, we will not just follow suit because, as you know, the automotive industry comprises of 75% of the components procured from suppliers, and there is a pyramid of tier 1, tier 2, tier 3 suppliers supporting the industry. Pilihan yang ada di depan mata ialah untuk menggunakan satu platform sedia ada dalam menghasilkan kenderaan elektrik ataupun dua, menghasilkan satu falsafah platform baru yang lebih sesuai dengan anatomi kenderaan elektrik. Pilihan pertama ialah penyelesaian jangka pendek yang boleh kita katakan kos rendah untuk memenuhi syarat pencemaran di pasaran yang penting seperti Eropah dan China. Penyelesaian ni dikira kos rendah lah kerana perbelanjaan R&D untuk memasang bateri dan sistem pacuan kepada platform sedia ada adalah jauh lebih rendah daripada usaha membangunkan platform elektrik serba baru. Bagaimanapun, kelebihan kos R&D yang rendah tu mesti dibayar balik lah dengan kos pembinaan yang tinggi, because there's no such thing as a free lunch, dan kadar keuntungan yang jauh lebih rendah bila membina kenderaan elektrik menggunakan platform kenderaan ICE. Itu dia punya realiti dia. But honestly speaking, when it becomes lower than the gasoline engine vehicles, it's not easy to achieve that kind of a price level. But we are not going to give up. Jika sebuah syarikat memilih untuk berbelanja besar untuk menghasilkan platform elektrik serba baru seperti yang dilakukan oleh Mercedes-Benz dengan EQS dan Volkswagen dengan siri ID, mereka akan mencapai kos pembinaan yang jauh lebih rendah. Ini belum lagi kita cerita company macam Tesla, NIO, BYD, syarikat-syarikat yang memang tak pernah ada ekosistem lain, dia hanya ada ekosistem elektrik. Bagaimana Tesla kini mencapai gross margin 30%, satu angka yang sangat besar, di mana setengah-setengah syarikat seperti GM masih lagi mensasarkan gross margin ke depan mungkin dalam 15-16% dan Toyota pun lebih kurang itu juga, dia punya gross margin sekarang mungkin 17-18%, tapi Tesla dengan kereta elektrik semata-mata gross margin 30%. Perbelanjaan berbilion euro oleh syarikat ni, Volkswagen dengan Mercedes-Benz ni, sudah tentu menakutkan lah kan. Bila pesaing-pesaing lain tengok tu, wow, banyaknya duit nak kena belanja kan. Dan hakikatnya sampai sekarang Volkswagen dan Mercedes-Benz pun masih lagi sukar untuk menghasilkan kenderaan elektrik sepenuhnya pada jumlah yang besar kerana kekangan bekalan bateri. Ramping up is the biggest problem right now.
Dari sini jelas bahawa sebarang perancangan untuk menghasilkan kenderaan elektrik perlu mengambil kira bekalan bateri yang mencukupi dan juga rangkaian charge yang mencukupi. Kita dah lihat bagaimana Tesla telah merancang rangkaian pengecat dan juga bekalan bateri yang sebaik mungkin. Tapi Tesla pun terkejut dengan permintaan yang sangat tinggi untuk kereta elektrik sampai dia orang pun tak boleh nak menghasilkan kenderaan untuk memenuhi semua permintaan. Model-model popular kadang-kadang ada waiting list sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Dan contoh lagi satu ialah Ford. Ford sedang mengalami krisis bekalan yang sangat kronik untuk model Mustang Mach-E dan juga F150 Lightning. Sampai dia orang terpaksa berhenti ambil tempahan. Dan apa yang ada sekarang ni, mereka kena fight lah untuk memenuhi tempahan sehingga tahun 2025. Kenapa? Sebab bekalan bateri yang tak cukup. Dan nak ramp up tu bukan senang. Kunci kepada bekalan bateri ni ialah R&D. Dan ia memerlukan banyak tahun, beberapa tahun untuk ditingkatkan daripada konsep ke komersial. Dan daripada situ beberapa tahun lagi untuk membina kilang yang meningkat penghasilan kepada tahap yang mampan komersial. Ini saya cakap ni, maksudnya resepi dah ada. So mungkin nak ubah format aja. Sebagai contoh, bila kita tengok Tesla punya 4680, resepi yang dia gunakan tu bukanlah serba baru, tapi is a modification of the existing lithium ion punya resepi, cuma format lebih besar dan mereka bentuk bateri itu berubah sikit. Memerlukan 2-3 tahun untuk hasilkan proses yang boleh menjadikan ianya commercially viable, dan baru nak boleh transfer menjadi ke kilang. Jadi sekarang ni pun proses commercialization tu pun belum dapat lagi 100%, dan mereka belum boleh bina lagi kilang di Austin ataupun di Berlin. Dan apabila kilang tu siap pula, nak kena ramp up dan nak menghasilkan bateri pada tahap yang mampan komersial, itu juga satu usaha yang sangat-sangat sukar. Kesimpulannya, semua syarikat kereta tradisional tidak dapat mensasarkan angka yang lebih besar lagi kerana mereka tahu mereka tidak mungkin menghasilkan jumlah yang lebih banyak pada kadar keuntungan yang munasabah pada masa ini. Ini yang disebutkan oleh Herbert Diess daripada Volkswagen dan juga Ford punya CEO Jim Farley, CEO Stellantis Carlos Tavares dan juga Akio Toyoda. Dia orang semua cakap, kata kalau kita move too fast, banyak pekerjaan yang akan hilang. Kerana apa? Pasal dia orang tak boleh hasilkan benda-benda ni pada kadar keuntungan yang munasabah seperti sekarang. Sebab all this compromise that's being made. And when it's 3.5 million, for example, it's equivalent to like Daimler, PSA, Suzuki Motors. This kind of company's size, if these companies made all of their vehicles that they sell to BEVs, it will be about this amount. That's the size and volume that we're talking about. A significant volume is what we are talking about here. This is the best we can come up with in terms of the number of vehicles that we would like to build. Jadi sebarang perancangan anjakan ke elektrik perlu melibatkan rombakan keseluruhan ekosistem bekalan, pengaturan semula sistem penghilangan dan penilaian semula struktur kos kerana kita tengah berubah daripada satu industri mekanikal kepada industri elektronik. Dan kita tahulah industri elektronik dia punya cost structure dia very different. Pengumuman terbaru Toyota ni boleh kita anggap sebagai satu tindak balas besar syarikat tersebut kepada tsunami teknologi yang sedang melanda industri otomotif. Tetapi ianya kelihatan seperti terlalu konservatif untuk mengekalkan kedudukan gergasi Jepun tersebut. Jadi saya rasa jika Toyota kekal dengan perancangan ini, pada tahun 2030 mereka akan tidak lagi menjadi syarikat nombor 1 di dunia. Okey, sampai situ aja video kita kali ini. Awak setuju ataupun tidak dengan analisis saya? Dalam episod akan datang, kita akan bercerita tentang industri bateri. Sebab itu yang saya sebutkan sebagai kekangan utama kan. Dan kita tengok siapa yang menguasainya dan apakah perancangan industri auto bagi memastikan mereka mendapat bekalan yang mencukupi, dan apakah tahap production yang mencukupi untuk industri auto, dan adakah perancangan mereka cukup untuk memastikan jenama-jenama besar sekarang boleh kekal pada kedudukan masing-masing, dan siapa yang akan mempunyai kelebihan. Terima kasihlah kalau dah tengok sampai habis ni. Maksudnya awak suka, tekanlah butang like, kongsi dengan kawan-kawan, dan kalau boleh tolong kita sikit subscribe dan tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita monet video terbaru. Dan tolong komen kat bawah ni. Komen juga membantu kita. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi di episod akan datang. So what happens if I were to go faster? Be my guest. Wow. What's this? It's like night and day.
So what do you think? I'm seeing a whole new side of his car now.